Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Jalla wa ala pada malam ini. Dengan izin kurnia daripada Allah, kita dapat bertemu untuk menyambung kembali kuliah kita. Dan dalam catatan sini kita sampai aktiviti ketenteraan antara Badar dan Uhud. Betul? Lama tak mai? Siapa? Asa macam raya, lepas raya ada mai tak mai lah. Ada sekali kan? Ha? Betul, 39 maknanya kita dah habis Bani Sulaim. Bani Sulaim kan? Last sekali itu betul, kita bincang ketenteraan Badar. Lepas tu 23 bulan 9, betul. Bani Sulaim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Peperangan ataupun ghazwah Bani Sulaim di Al-Qudur. Selepas peperangan Badar, maklumat pertama yang diperolehi hasil perisikan tentera Madinah ialah Bani Sulaim dari kabilah-kabilah Ghatfan yang sedang mengumpul bala tenteranya untuk menyerang Madinah. Macam mana Nabi boleh tahu? Macam mana Nabi tahu? Nabi hantar pasukan peninjau, perisikan. Pasal tu boleh tahu. Kenapa nak kena buat macam tu? Kenapa perlu? Itu bukan dipanggil sangka buruk, itu dipanggil berhati-hati. Kerana tempoh itu ialah tempoh peperangan. Suasananya suasana yang sedang berkocak dengan konflik. Bila-bila masa saja akan berlaku, takkan tercetus peperangan dengan mana-mana pihak. Oleh kerana itu, Nabi SAW hantar pasukan peninjau ni, scout ni, untuk pergi tengok. Dan benda pertama yang dapat maklumat ialah Bani Sulaim sedang bersiap untuk menyerang Madinah. Dan Bani Sulaim ini ialah daripada kalangan kabilah-kabilah yang menetap di Ghatfan. Baik, lalu dengan mengejut, Nabi SAW bersama 200 tentera berkenderaan segera menuju kepada kabilah-kabilah yang sedang berkumpul di kampung halaman mereka ini. Dan baginda sampai di tempat persinggahan mereka yang dikenali dengan nama Al-Qudur. Macam mana kan? Bagi nukuk belum? Ini baca dah bulan 9 dah itu. Betul. Pasal tu rasa macam dah. Maaf. Bani Qainuqa lah. Yang ada catatan tu mesti tak mai itu. Dia bukan boleh tukar kitab dia lari. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apa kita sekali limbas hari itu. Nabi SAW hantar tentera ke Bani Sulaim dan seterusnya menggagalkan rancangan Bani Sulaim untuk menyerang Madinah. Dan seterusnya ialah cerita tentang Umair bin Wahab bersama dengan Safwan bin Umayyah. Hak ni kita cerita itu panjang itu kan. Cerita tentang Umair yang kemudiannya Islam di tangan Nabi SAW, manusia yang dikirakan sebagai antara sejahat-jahat manusia masa tu, antara yang jahat. Kalau ditakdirkan dia hari itu pergi perang Badar, memang dia matilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan untuk dia ni kemudiannya menerima Islam, dan ramailah manusia yang Islam dengan dakwah daripada Umair ini.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Peperangan Bani Qainuqa, kita telah menyebutkan tentang butir-butir perjanjian yang dimeterai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Ini cerita awal masa hijrah baru ni, Piagam Madinah. Baginda sangat cermat dalam melaksanakan isi kandungan perjanjian ini. Ternyata bahawa orang Islam tidak melakukan sebarang perkara yang melanggar satu huruf dari teks perjanjian ini. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Pasal apa Nabi buat macam tu? Nabi SAW sendiri bersabda tentang al-muslim inda syurutih. Orang Islam itu terikat dengan syarat-syaratnya. Maknanya orang Islam itu terikat dengan perjanjiannya. Selama mana perjanjian itu tidak dicabuli, selama mana tidak dibatalkan perjanjian tersebut, selagi itulah orang Islam ini terikat dengan perjanjiannya. Pasal itu di kalangan fuqaha, apabila bersandarkan kepada hadis yang seperti ini, di-apply untuk banyak perkara dalam kehidupan hukum hakam keseharian kita, termasuk di dalam akad perkahwinan. Pasal tu kalau siapa yang sign belakang tu, dipanggil ta'liq tu, kalau cukup syarat yang tu, memang valid lah apa yang diletakkan di situ. Walaupun dari sudut asas tak ada, dari sudut asal ta'liq tu tak ada, memang nak masuk ke mana pun tak tahu. Tapi dia sudah tanda tangan, dia setuju yang tu, cukup semua syarat yang termaktub, maka berjalanlah apa yang telah dipersetujui. Demikian juga yang fuqaha sebut hari itu, kita bincang di tempat lain dulu, kalau seorang suami memberikan hak untuk cerai itu kepada isteri, dia berikan hak dia pada masa itu dengan syarat, terma dan syarat dia lah, dia bagikan hak itu kepada isteri dan isteri terima, maka benda itu jadi valid bila dia sudah ada perjanjian yang sebegitu. Tapi bukanlah maknanya sewenang-wenangnya, adalah dia punya condition yang ditetapkan. Baik, jadi kembali kepada Piagam Madinah baru ni yang kita ceritakan hari itu, Nabi SAW kiranya jaga dan kontrol orang Islam, jangan satu huruf pun mereka langgar. Akan tetapi orang-orang Yahudi yang sejarah mereka dipenuhi dengan pengkhianatan dan pembatalan perjanjian, tidak lama selepas itu mula mengikut tabiat lama mereka. Mereka mula menjalankan perancangan dan komplot, melaga-laga dan menimbulkan keluh kesah dan haru biru di kalangan barisan umat Islam. Berikut adalah beberapa contoh tindakan mereka itu. Nama kata Yahudi. Yahudi ini, kalau kita baca teks Al-Quran yang guna word Yahudi itu, semuanya menunjukkan kepada suasana negatif. Semua benda buruk. Kalau digunakan istilah Bani Israel, maka yang itu ada pelbagai bentuk. Sama ada berbentuk naratif, ini penceritaan, berbentuk pujian pun ada, berbentuk kutukan daripada Allah pun ada, tapi pelbagai. Bila main sebut Yahudi, semua dalam bentuk yang negatif. Wallahu alam, Syekh Salah Al-Khalidi dia pernah sebut word Yahudi itu hanya ada dalam ayat-ayat Madaniyah. Cerita tu ialah turun tentang suasana di Madinah. Tu Yahudi. Dan memang kita nak heran apa kalau Yahudi melanggar perjanjian dengan Nabi, kalau perjanjian dengan Allah pun dia langgar. Wa id akhadna mithaqa bani Israel. Allah Taala sebut dalam Quran tentang tu, ambil perjanjian dengan Bani Israel. Allah ta'budu illallah, jangan sembah melainkan Allah. Tapi apa yang dia buat? Macam-macam yang dia buat. Dah sampai tak ada apa nak pergi sembah, pergi kutip barang kemas semua sekali himpun, lebokkan dia, canaikan dia, dia buat patung anak lembu pula tu. Sanggup teramak nak pergi sembah yang tu. Dalam keadaan baru je lepas selamat daripada Fir'aun. Dalam keadaan Allah Ta'ala hantar al-manna was-salwa daripada langit. Tak heran apa. Memang kejahatan itu kejahatan yang sangat hebat. Jadi bila dia langgap yang ni, bila dia ikat perjanjian, benda tu tak lama. Jadi malam ni kita tengok apa contoh pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Yahudi. Ibn Ishaq menceritakan Syas bin Qais, seorang tua Yahudi yang sangat kufur dan membenci orang Islam.
Dia kalau kita nak tengok macam mana gambaran ni, kalau tuan-tuan rajin dulu-dulu tahun 80-an, 90-an kan ada drama Arab kan, cerita-cerita Nabi, hak yang bulan puasa selalu bertayang tu kan. Dia pun boleh lakonkan satu watak tu memang jahat sungguh. Kalau kata pendeta Yahudi tu, kita boleh tengok dengan gaya perjalanan dia, dengan gelak ketawa tu, memang kita rasa jahat sungguh. Itu memang gambaran. Bila kata jahat ni cerita ni, memang dia jahat sungguh, bukan sikit-sikit punya jahat ni. Jadi Syas bin Qais ini sedang berjalan, lalu bertemu sekumpulan sahabat Nabi SAW dari kalangan Aus dan Khazraj yang sedang berkumpul dalam satu majlis. Di situ mereka sedang berbual-bual, melihatkan kemesraan dan hubungan baik antara sahabat Nabi itu, timbullah kebenciannya. Ada jenis manusia yang memang dia dengki, hasad dengki, tak tahu makanan dia ialah makanan kebencian dan membangkitkan kebencian. Ada jenis yang macam tu, dia tak boleh nampak. Ada yang nampak orang tu macam nak baik, dia tahu kawan dua orang ni tak apa nak ngam, nampak baru ambil gambar senyum dua orang, macam-macam dia pabuh. Itu perangai Yahudi tu, perangai Syas bin Qais. Walaupun nama tu macam-macam dalam Facebook kan, tapi perangai Yahudi. Kira syaitan pun boleh cuci tangan, rehat lah, tak buat kerja apa. Sungguh pasal apa kerja syaitan? Liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menjebakkan kamu dalam kebencian, dalam permusuhan dan kebencian. Tapi dah orang buat kerja yang tu, orang itulah syaitan. Jadi bila dia timbul rasa tak boleh, dia benci melihatkan perdamaian antara Aus dan Khazraj, sedangkan dalam sejarahnya Aus dan Khazraj ni memang tak jumpa, boleh bilang hari yang mereka tu baik. Semenjang mereka bergaduh dan berperang, dan Yahudi seronok dengan keadaan yang macam itu. Jadi padahal semasa jahiliahnya mereka sentiasa bermusuhan. Lalu dia berkata, sekumpulan Bani Qailah telah mula berpadu di negeri ini. Demi Allah, kami tidak akan selamat kalau mereka telah berpadu. Ini maknanya tuan-tuan, mesej yang sangat jelas. Apabila berlakunya kesatuan, perpaduan yang terikat dengan tali Allah, maka itu merupakan ancaman kepada musuh Allah. Bila pun, di mana pun, itulah dia punya kekuatannya. Bila umat Islam bersatu padu di atas jalan Allah. Lalu disuruhnya seorang anak muda Yahudi yang bersamanya dengan katanya, pergilah kepada mereka dan duduklah berbual bersama. Hantar dia punya, kita panggil apa? Anjing suruhan. Bukan anjing suruhan, sensitif sebut anjing ni kena taubat. Sebut anjing kena taubat. Dia hantarlah budak suruhan dia, saja nak buat kacau, duduk sembang sekali dengan dia, dengan depan ni. Kemudian ingatkan mereka tentang peperangan Bu'ath dan kisah-kisah silam sebelumnya. Nampak? Orang tua ni dia mastermind, dia pegang remote controlnya, dia hantar orang pi. Dia tak payah banyak-banyak sembang, dia cuma spark di idea, spark dia punya ingatan tentang permusuhan. Itu memang sudah cukup untuk membangkitkan segala macam dendam kesumat yang lama. Bacakan kepada mereka sebahagian syair-syair yang menjadi kemegahan mereka dahulu. Tuan-tuan, Arab ni kalau dengan syair, memang mereka boleh bangkit berperang. Itu media mereka zaman dulu. Zaman sekarang mungkin kurang sikit efek yang tu. Mereka kona pergi ikut tweet. Tweet yang bangkit di Mesir tu, Twitter kan, dengan mereka pakai tweet. Zaman dulu sebelum ada teknologi ni, syair itulah. Syair itulah diguna untuk jack sampai terbalik mana-mana pemimpin negara, khalifah ke, gubernur ke. Penyair ni akan datang bagi baca syair yang penuh dengan puji-pujian, sampai dah tak ada manusia yang paling baik dah melainkan khalifah tu seorang. Dan khalifah pun tahu kau ni memang kaki ampu, bodek, nak ambil duit bagi apa? Pergi dah. Lepas kau tu pergi, dia kata ini semua kerja bohong, kaki bodek belakang. Tapi itu kegembiraan dia, boleh bangkitkan semangat. Kalau belajar seni, sastra Arab kan, anak dulu belajar sastra. Kalau syair penyair tu nak mendescribekan perempuan, kita kata apa? Pipi Makkah, pipi Makkah pula lah. Delima apa? Bibir bagaikan delima pada pipi, pauh dilayang.
betis bunting padi, jalan terhuyung hayang apa semua tu kan. Itu kita punya gambaran secara klasik dalam teks Melayu. Barangkali mungkin bukan jiwa Melayu nak menghayati tu gambaran tu, kita boleh sikit-sikit. Tapi syair majin dia panggil, penyair-penyair yang jenis berpoya-poya ni, yang menggambarkan tentang kehebatan arak, menggambarkan kehebatan perempuan. Dia boleh describekan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, sampai gaya berjalan catwalk tu, semua dia boleh gambarkan. Dengan hanya beberapa patah perkataan tu dia boleh menggambarkan keindahan. Pasal tu kalau tuan-tuan baca Quran melebihi, mengatasi benda tu. Quran gambarkan tentang bidadari syurga hanya dengan 2-3 patah perkataan. Sebenarnya bagi Arab yang menjiwai seni, sangat indah. Wa kawa'iba atraba, cukup dengan 2 patah tu kita boleh gambarkan betapa indahnya suasana. Tu kekuatan syair bagi orang Arab. Jadi dia tahu inilah Swiss yang boleh, kalau tekan yang ni dia boleh meletuskan peperangan. Bacakan balik, tak payah baca semua, baca sebahagian syair kebanggaan depa. Masa kawan ni keluarkan syair, pergi maki kawan ni, cukup dah yang tu. Jadi itu yang dia buatkan. Jadi anak muda itu pun memainkan peranannya, lalu dia berbicara dengan mereka mengikut seperti yang diarahkan, sehingga akhirnya menyebabkan mereka mula bertelagah dan bermegah. Dia tolong juluk ya, jadi pengurusi majlis kan. Sehingga kan 2 orang lelaki dari puak Aus, dari 2 pihak Aus dan Khazraj, bingkas melompat di atas kenderaannya, lalu saling berbalas kata. Cukup dengan syair, 2 orang dah bangkit, siap dah nak bertarung. Kemudian salah seorangnya berkata kepada seorang lagi, kalau kau sanggup, maka kami pun sanggup pulangkan batang kurma, iaitu bersedia untuk menghidupkan semula perang saudara yang pernah berlaku di kalangan mereka. Lantaran itu kedua-dua pihak mula marah. Mereka berkata, kami sanggup dan perjanjian kita ialah apa yang zahir, senjata. Kemudian mereka pun keluar untuk melaksanakan tujuan itu, yakni peperangan hampir-hampir tercetus. Pasal beberapa orang kan, bila kelompok dengan kelompok, dia pangkat geng tu, balik tu dia pun siap dah nak perang. Berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan segera baginda bersama sahabat-sahabat Muhajirin keluar menemui mereka. Nabi nak bawa siapa? Yang berperang tu Aus dengan Khazraj, Ansar, sama-sama mereka. Maka Nabi kena bawa pihak yang kecuali Muhajirin. Yang tu yang ada pun. Apabila sampai, baginda berkata, hai sekalian orang-orang Islam, Allah, apakah ajakan jahiliyah yang kamu mahu, sedangkan aku berada di kalangan kamu? Setelah mana Allah berikan hidayah kepada kamu untuk memeluk Islam, memuliakan kamu dengan Islam, menghapuskan urusan jahiliyah yang ada pada kamu dengan Islam, menyelamatkan kamu daripada kekufuran dengan Islam, dan dengan Islam juga dijinakkan antara hati-hati kamu. Nabi SAW, tuan-tuan bayangkan, dalam suasana Nabi kata, aku ada lagi depan apa ni, baru je bawa keluar daripada kufur, segala kehinaan kepada Islam, tiba-tiba nak seru untuk patah balik semula kepada lembah kehinaan. Nabi bangkitkan balik kesedaran tu. Nabi sebut balik, Nabi kena ungkit balik betapa nikmat Islam yang ada sekarang ini mengatasi segala bentuk kemegahan jahiliah yang mereka pernah ada. Mana-mana peperangan yang mereka pernah menang, yang mereka pernah rampas dan sebagainya itu semua ketika duduk di zaman jahiliah, zaman kehinaan. Jangan bangkit dah benda tu. Kita hidup dalam suasana yang baru, suasana Islam, suasana nikmat daripada Allah Ta'ala. Dengan Islam itu, 2 yang bermusuh itu sejak sekian lama telah dipertautkan menjadi saudara. Allah Ta'ala puji pula mereka jadi Ansar. Tapi bila berlaku macam itu yang Nabi bangkitkan balik benda tu. Dengan itu mereka pun mula sedar bahawa mereka telah dirasuk syaitan dan terpengaruh dengan tipu daya musuh mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dari satu sudut kita ceritakan bab mengungkit. Bila dalam macam mana kita nak istilahkan, ada ketikanya memang kita kena ungkit, kita kena sedarkan balik, buat perbandingan hidup.
Kadang-kadang manusia bila dia terlampau terikat dengan sejarah, dia tak boleh hidup di masa kini. Dan ada orang yang dia hidup di masa kini dan dia apa nama kita katakan, dia tak boleh ambil iktibar daripada kepahitan sejarah. Jadi Nabi SAW dalam tempoh yang singkat ini, Nabi gambarkan balik, sedarkan balik Aus dan Khazraj yang perang ni, sejarah lama hampa tu semua benda yang tak elok, yang buat pemusuhan, dia panggil jahiliah. Dan suasana yang ada sekarang ni ialah suasana nikmat Islam daripada Allah ni, hidayah yang Allah Ta'ala bagi, yang ni tak ada tolak bandingnya. Jadi tak guna nak petik balik cerita-cerita lama supaya boleh bergaduh, boleh berperang dan nak berbangga dengan kejahatan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara benda yang kita boleh faham juga ialah syaitan akan sentiasa mainkan peranan untuk merosakkan manusia. Kalau dalam bab yang macam ni akan diungkit. Untuk Yahudi tadi peranan dia apa? Dia ungkit sejarah lama dengan tujuan kejahatan. Nabi ungkit suasana lama bandingkan dengan yang baru untuk tujuan kesedaran. Dua benda ni maknanya dengan hanya satu senjata mengungkit sejarah lama, tapi dalam bentuk ataupun angle yang berbeza, dia akan membawa kepada kesan yang berbeza. Jadi kalau kita pun dalam kehidupan seharian kita nak ungkit cerita-cerita lama, kita nak kena tahu angle mana yang kita ungkit tu. Setengah-setengah orang, kalau kita katakan geng yang duduk atas nama gerakan Islam dan sebagainya, dia ungkit cerita apa? Cerita tahun 51 dulu tu. Kami dulu masa tak ada siapa terima, masuk ke surau ceramah, orang tutup lampu. Dia ungkit cerita yang tu. Kan? Benda tu angle mana yang kita sebut? Kita ungkit itu untuk dibandingkan dengan suasana sekarang, dari sudut betapa kita bersyukur kepada Allah, laluan dakwah yang ada sekarang ni tak seberat dulu. Fine, itu benda yang baik. Tapi kalau benda tu diungkit sekadar nak bagi tahu yang dulu tu pahit dan hampa nak kena, sepatutnya nak kena lalu benda yang sama, kita membawa interpretasi terhadap sejarah tu dalam bentuk yang macam mana. Jadi kalau kita tengok dalam watak yang ada dalam cerita ni, Yahudi dia cerita untuk bangkitkan permusuhan. Nabi sebut balik dalam ucapan yang ringkas itu untuk bawa kepada kesedaran. Jadi itu mesej yang ada pada kita, dan syaitan dia memang akan gunakan ruang yang ada ni untuk merosakkan cara kita berfikir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bila Aus dan Khazraj sedar tipu daya itu, lantas mereka pun menangis dan saling peluk memeluk antara satu sama lain. Maknanya sebelum tu bagaikan lupa diri. Lupa diri. Dan bila dia lupa suasana yang ada sekarang, dia ingat semua yang ada pada masa silam. Sebenarnya manusia ni dia boleh recall balik semua patah perkataan yang tak baik yang dia pernah dengar untuk diri dia. Dia boleh kutip balik, dia boleh ungkit, dia boleh himpun balik. Kalau benda tu berjaya dihimpunkan, tak ada siapa yang dapat sekat, memang akan mencetuskan kebencian dan permusuhan. Tapi bila Nabi SAW pintah suasana tu, maka benda yang ada tadi secara automatik dia berderai. Nabi putuskan litar kejahatan, pemikiran yang jahat tu, Nabi putuskan dengan kesedaran tadi, maka semua sedar bahawasanya itu ialah rasukan daripada syaitan. Habis luluh hati tu, luluh segala kebencian tadi tu jatuh. Yang ada ialah betapa kita sudah hidup dalam suasana yang baru. Kita sudah bawa satu lembaran hidup yang baru. Tak mau cerita dah buruk-buruk yang lama untuk membangkitkan permusuhan. Maka itulah kesedaran yang timbul, lalu mereka saling berpelukan antara satu sama lain. Kemudian mereka beredar serentak dengan beredarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mendengar dan patuh kepada baginda. Allah telah memadamkan daripada mereka perancangan musuh Allah, iaitu Syas bin Qais. Baik, ini yang diceritakan oleh Ibn Hisham dalam sirah. Ini adalah satu contoh perbuatan dan percubaan orang Yahudi untuk melakukan provokasi terhadap umat Islam. Dan bentuk provokasi ini tuan-tuan akan sentiasa berubah, tapi watak seperti Syas bin Qais ini akan sentiasa ada. Dia cucuk sana, dia cucuk sini bagi meletus. Dia petik sana, dia print screen sini, lepas tu dia garis sana, dia blur muka sini, dia buat hitam sana, dia buat garis merah sini.
Syaitan ni syaitan yang sama, Syas bin Qais. Setiap zaman akan ada manusia yang macam itu. Dan orang yang begini, dia sama ada dia ada keuntungan di sebalik permusuhan orang lain, ataupun kalau dia tak ada keuntungan, memang busuk hati. Memang syaitan yang bersarang dalam diri dia menyebabkan dia rasa seronok apabila orang saling bergaduh dan berpecah satu sama lain. Dia akan laga-lagakan. Jadi benda-benda yang macam ni tuan-tuan, kita nak kena hati-hati, kita nak kena berjaga-jaga. Jangan sampai, pertama sekali, jangan sampai kita yang pegang watak Syas bin Qais tu. Tu dulu. Kita bukan jangan jadi pemangsa, dan jangan juga jadi mangsa permainan watak Syas bin Qais yang ada. Kena jaga. Pasal tu orang yang mengadu domba, orang yang cucuk sana sini, dia ada ancaman yang berat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara manusia dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ibn Abbas tu, hak cerita Nabi belah pelepah tamar tu kan, nak cacak di kubur tu. Salah satu daripada dosa yang dilakukan ialah yamshi 'alal ardi bin namimah. Dia duduk jalan tamu ke dunia ni, duduk bawa cerita, duduk mengacung. Dia ngadu kat tu, ngadu kat ni, cerita kat tu, haban nak bagi berpecah. Saja seronok. Kadang-kadang tak ada kepentingan apa pun. Nak kata dapat duit pasal orang bergaduh, tak ada. Nak kata menang pertaruhan, bentar, tapi memang saja seronok. Itu yang kita katakan ambil alih kerja syaitan. Jadi kerana itu jangan sampai kita terjebak dalam benda-benda yang macam itu. Mengingat kembali sejarah lama, memang benda yang menyeronokkan sebenarnya. Tambah kalau kita yang menang, di pihak yang menang kan, dapat ulang balik cerita macam mana kita tindas orang. Oh, sesuatu yang tu memang syok tu. Memang syaitan bagi perisau, sedap cerita tu. Kalau kita cerita tentang hari yang kita hiru, hari yang kita hiru, kita boleh pukul orang, kita boleh tipu sana, kita boleh tipu sini, kita boleh joli sana, joli sini. Kita cerita balik benda-benda yang macam tu. Itu memang benda yang menyeronokkan. Tapi dia juga adalah benda yang merosakkan jiwa. Baik. Mereka mempunyai berbagai taktik lain dalam menjalankan cita-cita ini. Mereka berperanan menyebarkan berita-berita bohong. Mereka beriman di siang hari dan kufur pada malamnya. Tujuan mereka ialah menanam benih-benih keraguan dalam hati orang-orang yang lemah. Jadi benda ni takkan termakan bagi jiwa orang yang kuat. Tapi di kalangan sahabat Nabi, tuan-tuan tak kata, Aus dan Khazraj baru berapa bulan terima Islam, baru berapa tahun sangat terima Islam. Jadi hak lama tu masih berkuat bersarang dalam ingatan mereka, tak delete habis pun lagi benda tu. Jadi bila seorang petik tu, dia senang nak terbakar. Mana-mana jiwa yang masih lemah, dia akan cepat terbangkit dengan benda-benda yang macam ni. Yang mana kuat, dia dapat kawal diri dia. Dan ini menunjukkan di zaman Nabi SAW, orang-orang yang beriman, yang kita kata semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Allah redha mereka semua dengan nas Quran. Tapi di kalangan mereka tu masih ada tabaqat, ada level. Daripada setinggi-tinggi dan sehebat-hebat manusia seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, dia masih ada di bawah-bawah tu golongan yang lemah iman, yang kurang pengetahuan, yang salah faham dan sebagainya. Masih ada. Pasal itu ialah suasana masyarakat manusia yang normal, bukan masyarakat malaikat. Atau nak kena faham, zaman Nabi, masyarakat sahabat tu ialah masyarakat manusia. Maka akan berlaku di sana sini, memang berlaku kesalahan, berlaku kesilapan, berlaku pelanggaran syarak. Itu memang berlaku. Kalau kita baca hadis pun, ada sahabat Nabi yang minum arak, yang kena pukul, ada cerita yang berzina, ada yang membunuh, ada yang qadzaf, yang itu semua ada. Yang tersalah bunuh, kan? Yang saling, yang kerja cerai bini dan sebagainya, ada. Nak gambarkan itulah manusia. Kita ada pasang surut iman kita. Dia ada masa kita kuat dan masa kita lemah. Benda tu yang ada. Dan bagi yang lemah, dia akan ada ruang yang besar untuk musuh-musuh Islam ini masukkan jarum permusuhan antara bendanya. Baik, mereka menyempitkan jalan kehidupan terhadap orang beriman
jika orang mukmin itu ada sangkut paut hal-hal harta dengan mereka. Ini kejahatan Yahudi. Kalau mana yang ada kaitan harta yang mereka ada kontrol, mereka akan sekat dan sukarkan. Jika orang mukmin itu yang berhutang kepada mereka, maka mereka akan sering menuntut bayarannya pagi dan petang. Pening tuan kalau kena tuntut hutang pagi petang ni. Tekun tak buat macam tu kan? Jadi dia akan ganggu hidup kawan ni. Dia baru nak mula berniaga. Dia pinjam dia zaman jahiliah dia dulu. Nak bayar tak ada cover lagi. Pagi petang siang malam orang tuntut, pening. Tapi jika mereka yang berhutang kepada orang mukmin, maka mereka akan menggunakan harta itu secara batil dan enggan membayarnya. Mereka berkata, tanggungjawab kami menjelaskan bayaran itu kepada kamu hanyalah semasa kamu masih dalam agama nenek moyang kamu. Tetapi apabila kamu telah membelot agama, maka tidak ada ruang untuk kamu menuntut kepada kami. Pula dah. Boleh macam tu cara fikir dah. Ada ke perjanjian itu berkaitan dengan agama? Tak ada, tapi memang manipulasi. Memang Yahudi ni dia putak belit, putak alam. Baik, mereka melakukan semua ini sebelum perang Badar, walaupun telah ada perjanjian yang mereka setuju bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menahan sabar atas perilaku mereka kerana mengharapkan supaya mereka segera sedar dan demi menjaga keamanan dan kesejahteraan di rantau itu. Baik, itu yang pertama. Contoh kejahatan ya. Baik, Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu apabila melihat kemenangan besar orang-orang mukmin dalam peperangan Badar dan orang-orang mukmin telah mula ada kekuatan dan kehebatan yang menggerunkan hati orang yang jauh dan dekat, maka kemarahan mereka sudah tidak boleh diselindungi lagi. Lantas mereka membuka pekung kejahatan dan permusuhan mereka terhadap serta menyatakan secara terang-terangan kejahatan dan gangguan terhadap orang-orang Islam. Dia tempias kemarahan tu. Marah tu bukan pasal mereka simpati pada Quraisy sangat dah, tapi pasal benci tengok Islam tu menang. Dia ibarat dia macam slogan dia, asal bukan Islam. Tak apa. Kan kita ada slogan keluar politik misalkan, dia asal bukan yang tu, asal bukan yang ni kan. Siapa pun tak apa, jangan yang ni. Jadi Yahudi pun ada perangai itu juga. Dia bukanlah kata sokong sangat Quraisy ke apakah, mereka tetap rasa mereka yang lebih mulia daripada Quraisy. Tapi bila Quraisy kalah dengan orang Islam, kebencian pada Islam itu melebihi segala-galanya. Tu yang walaupun yang kalah orang lain, tempias kemarahan tu dapat kat mereka juga. Orang yang paling membenci dan jahat di kalangan mereka ialah Ka'ab bin Al-Ashraf. Nanti akan diterangkan tentangnya. Ada topik khas tentang Ka'ab bin Al-Ashraf ni tuan-tuan. Dia punya, kalau pergi Madinah sana tu, dia ada ladang dia, bukan dekat-dekat dengan masjid tu, kena bawa keluar sikit. Jalan macam tu kita akan cerita kemudian. Lama tak pergi, dulu pergi lah. Kumpulan yang paling jahat di antara tiga kumpulan Yahudi ialah Yahudi Bani Qainuqa. Ini yang paling jahat. Dia ada tiga yang utama kan, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Yang paling jahat Qainuqa. Mereka ialah orang Yahudi yang menetap dalam kawasan Madinah, di kampung halaman yang menggunakan nama mereka. Mereka ini bekerja sebagai tukang emas, tukang besi dan tukang yang membuat barang-barang kantung serta pinggan mangkuk. Jenis profession, jenis-jenis alloy jenis ini kan. Disebabkan profession ini, maka setiap orang daripada mereka memiliki peralatan perang yang mencukupi. Dah depa yang tempah benda-benda besi itu. Depa ada benda tu kan. Bilangan pejuang mereka ialah seramai 700 orang. Mereka lah orang Yahudi Madinah yang paling berani. Mereka juga orang Yahudi yang pertama sekali membatalkan perjanjian. Orang Yahudi lain tu bukannya ni, tapi menakut, bukan tak benci. Tak ada kelengkapan. 700 orang ni ialah yang pejuang. Tak termasuk pejuang perempuan, orang tua, kanak-kanak, lebihlah bilangan depa ni. Baik, jadi kemenangan umat Islam di Badar menambahkan kemarahan mereka. Mereka mula meluaskan lagi rancangan jahat dan provokasi. Mereka timbulkan bibit fitnah dan memperolok-olok orang mukmin.
Mereka menyakiti orang-orang mukmin yang datang ke pasar mereka, bahkan sehingga tergamak mengganggu wanita-wanita muslimah. Macam manalah rupa keadaan masa tu tuan-tuan pi, perempuan pi. Dan satu sudut maknanya adalah aktiviti sosial orang perempuan ni. Dia boleh keluar pergi beli barang apa semua kan. Bukanlah duduk terperap di rumah. Yang ni kalau kita ikut cerita ni. Tapi dia terdedah kepada kejahatan Yahudi. Apabila mereka semakin berani dan permusuhan mereka semakin memburuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka serta memberi nasihat kepada mereka. Macam mana Nabi boleh himpunkan mereka? Dan kenapa Nabi boleh himpunkan? Pasal perjanjian tu. Nabi sudah dilantik sebagai ketua negara. Atas kapasiti sebagai ketua Madinah, Nabi himpunkan, buat pengumuman, himpunkan Bani Qainuqa datang duduk sekali. Tak tahulah himpun kat mana, mungkin ada dataran lapang depa kan. Dulu tak ada balai raya. Dan pendewan JKK pun tak ada kan. Jadi himpun dekat kawasan mungkin yang depa boleh berhimpun. Dan Nabi SAW mengajak mereka supaya kembali kepada kewarasan dan hidayah. Baginda memberikan amaran tentang risiko buruk akibat kejahatan dan permusuhan mereka. Akan tetapi nasihat itu tidak mendatangkan kesan, malah mereka semakin bertambah sombong dan angkuh. Abu Daud dan selainnya di kalangan ashabus sunan meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menewaskan Quraisy di dalam peperangan Badar dan pulang ke Madinah, maka baginda telah mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa, lalu bersabda, wahai sekalian Yahudi, Islamlah kamu sebelum sampai masanya kamu ditimpa seperti yang menimpa Quraisy. Nabi ancam yang tu. Pasal apa Nabi ancam yang tu? Kita katakan tadi, kejahatan Yahudi ni sebelum perang Badar lagi, hari demi hari makin buruk, makin buruk. Jadi dalam suasana Yahudi makin buat onar dalam Madinah, berlaku perang Badar, Nabi pi perang Badar dan menang. Balik tu Nabi terus bagi warning. Kalau suasana tak berubah menjadi lebih buruk, maka Nabi kata benda tu akan bimbang, akan ditimpakan kepada mereka nasib yang sama yang telah berlaku kepada Quraisy, yakni maksudnya dihukum dengan bunuh dan sebagainya. Mereka menjawab, hai Muhammad, janganlah engkau terpedaya disebabkan engkau berjaya membunuh orang-orang Quraisy itu. Mereka itu bodoh dan tidak berpengalaman, tidak bijak berperang. Kalau engkau berperang dengan kami, tahulah engkau bahawa kamilah sebenar-benarnya manusia. Pasal apa dia boleh balagak tadi? Pasal depa tukang tempur, depa tu yang tempur pedang, tempur apa semua. Jadi senjata banyak kat depa. Dan itu satu. Yang keduanya memang perasan sama. Depa memang rasa depa terpilih, kan? Engkau tidak akan temui orang yang sehebat kami. Kemudian turunlah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, satughlabuna, kamu akan dikalahkan, yakni di dunia ini, wa tuhsyaruna, dan kamu akan dihimpunkan pada hari mahsyar nanti, ila jahannam, ke dalam neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Sesungguhnya telah ada satu tanda, yakni bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan, yakni orang Islam berperang pada jalan Allah, yakni kerana mempertahankan agama Allah. Dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa.
2 kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Quran sebut yang tu. Ini bila ketika berlakunya perang Badar. Allah Ta'ala ingatkan balik bahawasanya Quraisy itu 2 puak yang berperang. Satu puak Nabi, satu lagi Quraisy kafir. Nabi berkata yarawnahum, mereka melihat puak yang berjihad di jalan Allah Ta'ala tadi mislaihim, 2 kali ganda lagi ramai daripada mereka sendiri. Ra'yal ain, dengan mata kepala. Makna nak faham apa tuan-tuan? 1000 orang, kalau kita katakan jumlah Quraisy 1000 orang, mereka nampak tentera Nabi hak 300 lebih tu dengan mata kepala mereka nampak hak 300 lebih tu sebenarnya 2000. Allah Ta'ala ceritakan balik apa yang dilihat sebenarnya oleh Quraisy dalam peperangan tersebut. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran. Ali Imran ayat 12 dan 13. Baik, jawapan yang diberikan oleh Bani Qainuqa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi erti tindakan awal mengisytiharkan peperangan. Pasal apa begitu? Pasal mereka cabar Nabi. Pasal mereka bandingkan Nabi dengan mereka perlekehkan kemenangan tentera Nabi melawan Quraisy. Lekehkan, kemudian mereka maksudnya nak cabar, nak lawan dengan kami. Baru betul. Akan tetapi Nabi SAW menahan kemarahannya dan terus bersabar. Pasal apa macam tu? Pasal belum turun lagi perintah daripada Allah untuk ambil tindakan. Kalau turun, Nabi akan laksanakan. Umat Islam pun terus bersabar sambil mengharap-harap agar suasana akan pulih menjadi baik semula. Pasal apa nak kata nak harapkan baik semula? Perang dengan Quraisy, perang luar daripada Madinah. Berperang di Badar tu jauh daripada rumah mereka. Kalau nak perang dengan puak-puak Bani Qainuqa ni, mereka nak gambarkan nak kena perang dalam ni, dalam town mereka tu, dalam kampung mereka. Nak buat ke mana ni? Jadi daripada bermusuh, lebih baik suasana menjadi pulih dan aman damai. Sentiasa jadi pilihan untuk aman, bukan jadi pilihan untuk perang. Baik, tetapi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa semakin bertambah berani. Jarang sekali mereka tidak menimbulkan kekacauan dan kebimbangan di Madinah. Mereka berusaha untuk menghapuskan penduduk Madinah dengan cara menyempitkan kehidupan mereka. Mereka menutup segala jalan sumber kehidupan orang-orang Islam. Ibn Hisham meriwayatkan daripada Abu Aun bahawa ada seorang perempuan Arab yang datang membawa hasil tenusu untuk dipasarkan di pasar Bani Qainuqa. Lalu dia duduk berdekatan seorang tukang emas, di Yahudi ni. Kemudian orang-orang Yahudi mula bertindak mahukan supaya dia membuka tutupan mukanya, tetapi dia enggan berbuat demikian. Si tukang emas ini dengan diam-diam memegang hujung kain perempuan itu, lalu disimpulkannya sehingga ke bahagian belakang badan, sedang wanita itu tidak menyedarinya. Benda labu, tak sedap kau tu buat jahat. Apabila wanita itu bangun, maka terdedahlah auratnya, maka mereka pun tertawa. Lantas wanita itu menjerit. Tiba-tiba seorang lelaki Muslim segera menyerbu tukang emas itu dan membunuhnya. Tukang emas itu ialah seorang Yahudi. Tukang emas kita cerita tadi Yahudi kan. Dia gambaran dalam cerita ni, dia ni memang jahat. Tapi tuan-tuan tengok kalau macam mana industri perfilman dunia dikontrol oleh Yahudi. Kalau tengok filem lah, ni tak pernah ada kot. Dulu-dulu 90-an 80-an, kalau ada filem tu, filem Mak Saleh ni US ke mana ke, kalau ada watak seorang lelaki yang tulus, ikhlas, suci, bersih, tanpa noda, sangat beragama, Yahudi lah tu. Yahudi. Dia bergambarkan Yahudi ni manusia paling baik, yang selalu diperkotak-katikkan, yang selalu dibuat main oleh golongan sekularis, golongan etis, orang Kristian dan sebagainya. Sentiasa Yahudi ni digambarkan jadi mangsa. Sedangkan hakikat dalam sejarah Nabi, dalam sejarah Madinah ni,
Itulah perangai mereka. Mereka yang jahat sebenarnya. Tapi media ni sangat penting. Pasal dia boleh tukar cerita dan tukar sejarah. Jadi hasilnya dia buat kenaya kat perempuan tu, dia mati kena bunuh. Melihatkan keadaan itu, orang-orang Yahudi mula bertindak balas kepada si Muslim. Lalu mereka membunuhnya. Keluarga lelaki Muslim itu pula menjerit memanggil-manggil orang-orang Islam untuk menghadapi orang-orang Yahudi. Maka berlakulah pergaduhan antara mereka dengan Bani Qainuqa. Ini yang diceritakan dalam sirah oleh Ibn Hisham. Baik, pengepungan, penyerahan dan pengusiran. Dengan peristiwa itu, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula tidak dapat dibendung lagi. Lantas baginda melantik Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk memangkunya di Madinah, dan diberikan Hamzah bin Abdul Muttalib memegang bendera. Kemudian baginda dan tentera-tentera Allah pergi menuju kampung halaman Bani Qainuqa. Apabila orang-orang Yahudi itu melihat kedatangan Nabi, maka mereka pun berkubu di dalam kubu-kubu mereka. Baginda membuat kepungan yang ketat terhadap mereka. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Pengepungan itu berterusan selama 15 malam sehingga terbit anak bulan Dzulqa'dah. Allah telah melontarkan rasa ketakutan ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka bersetuju untuk mengikut keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nyawa, harta benda, wanita dan anak pinak mereka. Lalu baginda mengarahkan supaya mereka diberkas. Ini kiranya tindakan ketenteraan pertama yang Nabi buat ke atas Yahudi. Puak pertama Bani Qainuqa. Yang kata hebat tadi ni, bila Nabi hantar tentera pi keluar daripada Madinah tu, keluar sikit, Bani Qainuqa, mereka pakat berkubu dan akhirnya ketakutan. 15 hari Nabi tak serang tapi kepung. Itu kita kirakan sebagai had kesabaran manusia. Itu kita kena jaga. Mana kalau kita sebagai orang Islam, kita memang sabar, tapi dia ada had. Sampai ke tahap mencemar dan mencabar maruah Islam dan umat Islam, maka kena bangkitlah tu. Dia tak boleh biar macam tu. Tak apalah, kita runding dulu. Hak runding ni cerita bila? Tadi runding dah. Nabi nasihat dah. Ya, Nabi nasihat dah. Balik perang Badar, Nabi nasihat dah mereka. Kejahatan bukan sehari dua. Kejahatan tu sebelum daripada perang Badar lagi. Jadi Nabi pergi tu. Itu satu keadaan. Itu satu poin. Yang keduanya yang kita nak boleh faham daripada cerita ni tadi, Nabi bila pergi, Nabi akan wakilkan seseorang memangku tugas Nabi. Bukan tugas Nabi tu, tugas memimpin masyarakat ketika tu. Ataupun tugas sebagai imam dan sebagainya. Dan dalam kes ini Nabi melantik Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk memangku jawatan kepimpinan. Banyak peristiwa Nabi akan agih-agihkan tugas kepada orang lain. Jadi bukan seoranglah yang jadi pemangku kepada tugas sebagai ketua negara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya Nabi lantik Abu Lubabah, ada Nabi lantik Ali, ada orang lain yang kena. Abdullah bin Umi Maktum mendapat sekali kan. Jadi tak ada poin bagi orang Syiah yang kata patutnya Ali lah yang paling layak pasal dia yang bila Nabi tak ada, dia yang ganti Nabi. Hak sekali tu, peristiwa lain orang lain pula. Kalau semua pakai dakwah, semua layak. Baik. Jadi Bani Qainuqa telah ditangkap, tentera-tentera dari tadi ni. Maka ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul mulai memainkan peranan kemunafikannya. Watak syaitan sekok lagi ada dekat sini. Dia kan boleh duduk diam. Bila dah tu kena, dia mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengampunkan mereka. Katanya, "Hai Muhammad, berbuat baiklah dengan sekutu-sekutuku. Bani Qainuqa dahulunya adalah sekutu Khazraj." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengah-lengahkan tuntutan Abdullah itu. Abdullah terus mengulang-ulang desakannya, tetapi Nabi berpaling. Lantas Abdullah menyeluk tangannya ke dalam baju besi yang dipakai oleh baginda. Nabi pakai baju besi, dia pun seluk tangan dalam tu. Punya teruk. Baginda berkata, "Lepaskan aku."
Baginda mulai marah sehingga kelihatan berubah air mukanya. Kemudian baginda berkata lagi, "Jahanam kamu, lepaskan aku." Akan tetapi si munafik itu terus dengan desakannya dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan lepaskan melainkan setelah engkau berbuat baik dengan sekutu-sekutuku." Mereka itu ada 400 tentera biasa dan 300 tentera berbaju besi. Dahulu mereka telah mempertahankan aku daripada orang kulit merah dan kulit hitam. Adakah kamu hendak menghapuskan mereka dalam satu pagi sahaja? Demi Allah, aku bimbang nanti akan berlaku keburukan di kemudian hari. Nampak Abdullah bin Ubay ni dia setia dengan sekutu dia. Setia tu barangkali cara kedua. Yang pertama pasal dia menjahat. Tapi dia punya meruntun kat Nabi tu. Bukan tekak peluk, seluk masuk dalam baju besi, pegang Nabi macam tu. Nak juga supaya Nabi bebaskan Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa melayani si munafik ini yang hanya menzahirkan keislamannya hanya kira-kira sebulan sahaja. Baginda serahkan orang-orang Yahudi itu kepadanya dan menyuruh mereka keluar dari Madinah dan tidak menetap berhampiran Madinah. Lalu mereka pun keluar pergi ke Syam. Berapa ratus orang? 700 orang tentera campur dengan anak isteri mereka, orang tua-tua, pi juga kat 1000 kot. Angkutkan baju mereka, jelah gerak. Zaman lah tak boleh buat macam tu lah kan. Tapi sebelum ni macam tu lah. Macam yang duk mai ke Palestin tu macam tu. Bawa naik atas kapal daripada Habsyah, daripada Rusia, banyak sekali kan. Daripada Argentina, daripada Sepanyol, semua mai duduk dan ambil jenis ikut dan sampai Palestin, cari mana tapak yang mereka mau, mereka akan pacak kemah tahun tu. Mula dengan pacak kemah, mereka akhirnya boleh mendirikan satu bandar yang moden di Tel Aviv dan sebagainya. Tu Yahudi. Jadi untuk kes yang ni, mereka keluar dan pergi ke Syam. Zaman dulu dia tak ada kisah tentang kewarganegaraan ke apa-apa sangat. Jadi mereka boleh pergi macam tu lah kan. Tidak lama selepas menetap di situ, kebanyakan daripada mereka mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan harta benda mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil daripada harta benda itu 3 busur panah, 2 baju besi, 3 bilah pedang dan 3 batang tombak serta 1/5 daripada harta rampasan mereka. Orang yang diserahkan untuk mengendalikan pengumpulan harta rampasan itu ialah Muhammad bin Maslamah. Ini yang diceritakan kepada kita oleh Ibn Hisham dan juga oleh Ibn Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Baik, wallahu taala a'lam. Jadi tuan-tuan, habis kita cerita tentang Bani Qainuqa. Satu kabilah habislah. Ada 2 kabilah lagi. Kabilah yang paling jahat sudah pun diambil tindakan, iaitu dengan tindakan diusir keluar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis cakap tu kita buka kepada soalan. Kalau ada tuan-tuan ada apa nak bincang ke apakah? Dia watak-watak yang penting Yahudi ni. Dia ada siapa? Tadi kita sebut apa nama? Ka'ab al-Ashraf. Kalau yang masuk Islam itu Abdullah bin Salam kan. Itu antara watak-watak Yahudi yang penting. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar tu untuk malam ni. Nak lajak pun tak boleh, tekak kata ya. Wallahu ta'ala alam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.